Al-Quran itu panduan, Al-Quran itu penawar, pahamilah, hayatilah, jadikan ia amalan seharian hidup kita, agar diberkati Tuhan. Janganlah kita lupakan. باسمك اللهم ندعو في غدو ورواح لك منا كل حمد بمساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاح إن تقوى الله نور وطريق الفلاح باسمك اللهم ندعو. Percayakah anda alunan zikir yang didengari tadi serta suara indah mendayu memukau kalbu milik seorang puteri yang dilahirkan tidak sempurna, tanpa pandangan hakiki, tapi beliau memiliki pandangan hati, pandangan suci sehingga akhirnya mampu digelar murabbi. Nama saya Nur Hidayu binti Muhammad Yusof. Saya asal Kelantan daripada Kuala Kerai. Lepas tu saya dulu sekolah daripada kecil memang sekolah di Johor, sekolah pendidikan khas Princess Elizabeth lah di Johor Bahru daripada darjah 1 sampailah saya tingkatan 6. Dan saya kalau secara di sekolah tu memang belajar mengaji. Kita belajar dengan ustaz di sekolah lah, nama dia Ustaz Ibrahim. Dia lah yang banyak ajar mengaji dan ramai lagi lah ustaz-ustaz lain di sekolah agama. Masa tu kita orang memang sekolah pagi dan sekolah agama. So memang dua-dua tu memang ditekankan dengan kelas Al-Quran lah sampai kami dapat hafal beberapa surah pilihan. Selepas tingkatan 6, saya terus pergi belajar secara formalnya persijilan tahfiz di Darul Quran lah di Kuala Kubu Baru, sehingga saya dapat menghafal Al-Quran lah. Berusia 33 tahun dan dikenali dengan gelaran Ustazah Hidayu, anak kelahiran kampung Enggong, Kuala Kerai, Kelantan ini tidak boleh melihat sejak dilahirkan. Namun itu bukan kelemahan yang harus ditunjukkan. Itulah merupakan kekuatan. Kekuatan yang juga tidak mampu dimiliki oleh mereka yang mampu untuk melihat. Mempunyai semangat juang yang tinggi sekaligus membuktikan insan seperti dirinya mampu untuk menyebarkan kalam Allah walau dalam apa cara sekalipun. Saya bukanlah kita kata hafizah yang 30 juzuk total tu, tapi sebab saya ambil persijilan tahfiz yang 6 juzuk tu selama 6 bulan macam tu kan. So masa tu kalau nak hafal dalam 1 juzuk tu biasanya sebulan lah. Maknanya kalau ikutkan hafal Quran ni dia sebenarnya paling lama pun dalam 2 tahun lebih lah sebenarnya, kalau ikut dia punya prosedur dia. Sebab saya cepat, jadi biasanya dalam 2 tahun macam tu lah dapat hafal dalam 30 juzuk macam tu. Hari-hari yang dilaluinya adalah bersama pendampingnya, iaitu Al-Quran 1. Pernah menyertai tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan. Insan ini berkongsi bagaimana setiap hari beliau membahagikan masa untuk mengajar Al-Quran dan juga membaca Al-Quran. Kepercayaan kepada Al-Quran dan beriman dengan kandungannya perlu disusuli dengan usaha untuk memahami, mengkaji serta mempraktikkan pengajarannya dalam kehidupan seharian. Orang yang beriman dengan Al-Quran sentiasa mewajibkan diri untuk membacanya pada setiap hari. Kalau waktu menghafal tu 3 jam lah. Maknanya masa untuk saya menghafal. Memang saya kena peruntukkan masa selama 3 jam untuk faham, maksudnya untuk tahu ayat-ayatnya betulkan dia punya tajwid semua, dan untuk tahu perkataan-perkataan dia. Kita dalam masa 3 jam lah saya selalu peruntukkan sehari tu. Dan kalau tasmid dengan guru, kita akan jumpa dalam 2 jam macam tu. Ada bilik kecil yang diduduki di Surau Al-Kausar, Bandar Baru Bangi.
Beliau menabur bakti betapa Al-Quran itu terus melekat di hati, sehingga beliau sanggup untuk mencari dan terus mencari mereka yang ingin mendalami. Soal kawasan ni, saya pun tak tahu sebab sebelum ni saya pernah mengajar di tempat lain. Di salah sebuah mak tahfiz lah di Selangor ni juga, di Sungai Buloh. Jadi akhir tahun 2018 tu, saya dah habis kontrak saya kat sana. Jadi saya call ustaz ni, nama dia Ustaz Ismail. Ustaz Ismail ni memang saya kenal dia daripada sekolah lah. Dia ni daripada Kementerian Pendidikan. Dan sampai sekarang pun beliau memang dekat Kementerian Pendidikan. Saya kenal beliau, mula saya nak tanya dia, Ustaz, ada tak tempat yang saya boleh mengajar dekat Kelantan? Yang minta Ustaz tolong carikan. Jadi masa tu dia kata, tak pergi Kelantan lah, datang Bangi, dia kata. Mengajar dekat tempat saya ni, masjid yang saya jadi dia punya timbalan pengurusi ni kan. So dia kata, awak jadi guru kat sini je secara permanent. Jadi daripada tahun saya punya habis kontrak akhir 2017 sebenarnya. So 2018 saya masuk sini. So daripada awal bulan 1 2018 saya masuk sini. Beliau dikenali sebagai personaliti media sosial, menerajui halaman Facebook yang dikenali sebagai Love Quran Group. Di halaman inilah Ustazah Hidayu berkreativiti mengajar tanpa mampu untuk melihat, mengajar dengan hanya menggunakan kelunakan suaranya serta dibantu oleh kecanggihan teknologi yang ada. Beliau berkomunikasi mengajar mengaji secara inovasi dalam talian. Dalam talian tu sebenarnya daripada tahun 2017 waktu saya ada kat Mahat Tahfiz tu, saya dah mula tubuhkan grup WhatsApp 2016-2017 tu. So saya dah tubuhkan grup WhatsApp tu. Maksudnya saya akan dengar bacaan daripada diorang dan saya akan tegur lah daripada masyarakat ni, daripada orang ramai, dan saya akan tegur bacaan dia. Jadi daripada tahun 2018 bertitik tolak daripada saya tengok ramai ustaz-ustaz yang dia dah mula buat live di Facebook. Jadi saya fikirlah why not saya tak cuba kan untuk live di Facebook. Jadi saya pun sebab itu adalah salah satu cara untuk kita sebarkan Quran. Sebab kalau kita nak cari orang tak kenal saya, jadi kita nak bagi orang kenal dan secara automatik kita boleh sebarkan ilmu Quran ni dengan kita buat live di Facebook. Jadi mula-mula saya buat di Facebook personal saya. Dalam tahun 2018 tu memang dia buat di Facebook. Mula pun tak ada orang juga. So memang lepas tu lama tu orang dah share-share, ramai orang dah kenal jugalah. Lepas tu tahun 2019, dalam tahun 2019 tu awal tu memang saya dah buat page, FB page saya Love Quran Group tu. Jadi masa mula-mula tu memang tak ramai. Tapi lepas PKP tu daripada bulan Mac tu, jadi masa tu makin lama makin ramai. Sebab mungkin masa PKP kan orang semua duduk rumah dan mereka memang nak cari something lah kan, nak cari sesuatu, nak cari inspirasi dan sebagainya. So mereka pun dah mula naik dan masa tu follower saya naik lah dan sampailah sekarang lah Alhamdulillah. Pejuang Al-Quran tidak pernah berputus asa. Semangatnya harus ada. Istiqamahnya kena sentiasa. Setelah kerajaan mengumumkan perintah kawalan pergerakan pada 18 Mac tahun lalu, ia mengubah lanskap kehidupan seharian rakyat Malaysia. Istilah yang harus kita akur adalah tidak boleh keluar rumah. Stay at home. Hikmahnya, inilah sebenarnya ruang dan peluang untuk Ustazah Hidayu terus menyebarkan kalam suci ini. Mula-mula tu saya sampai 10 orang pun yang tengok. Dalam 5-6 orang macam tu je. Dia tak ramai. Jadi kita tak ada. Saya pun bukan niat kita pun bukanlah nak glamour kan. Niat kita cuma nak sebarkan ilmu Quran. Jadi kita tak adalah masalah. Tak ada rasa putus asa ke apa. Tapi yang kita terkejut je lah. Terkejut tu sebab tiba-tiba naik ramai, tiba-tiba ada sampai 100 kan. So sekarang ni bila kita punya live pun viewer dia 1000 macam tu kan. So kita rasa macam mula-mula dulu kita terkejut. Dan Alhamdulillah sekarang ni kita dah ramai dan kita pun boleh buat aktiviti lain lah. Saya daripada kita live tu kita boleh buat aktiviti mengajar secara personal, online dan sebagainya lah dengan hikmah PKP sekarang ni. Kitab Al-Quran, kitab pemimpin umat yang berkekalan, Al-Qurannya Al-Quran. Kitab Al-Quran, kitab pemimpin umat yang berkekalan, Al-Qurannya Al-Quran. Keagungannya pada Al-Quran, pada Al-Quran.
Mengorek lagi irama perjalanan ustazah, mendalami setiap kaedah. Akhirnya terpana pada setiap isi ceritanya serta helaian kehidupan yang dilalui. Sungguh hebat insan ini kerana Al-Quran beliau gigih mempelajari setiap kecanggihan teknologi. Percayalah bahawa setiap kali beliau akan bersiaran langsung menerusi Facebook, beliau akan memasang sendiri peranti dan gadget, antaranya telefon pintar yang mesra OKU yang ada screen reader, tripod, fon telinga, mikrofon dan juga audio card yang dibeli sendiri. Mula-mula tu saya belajar lah juga dengan kawan. Dan kalau kalau orang tengok, mula-mula saya live memang orang takkan tengok lah. Sebab saya punya muka kat bawah, kepala kat bawah kan. Macam nampak hidung je, nampak kepala je macam tu. So orang tak nak tengok mula. Tapi ada orang tegur lah. Dia kata salah ni cara live ni, tak betul. Nampak kepala je. Jadi kawan-kawan yang nampak tu dia akan tegur. Satu hari tu saya belajar lah dengan seorang kawan ni. Macam mana nak setting dia. Saya beli tripod. Jadi saya belajar macam mana nak masukkan phone tu dekat tripod tu. Dan saya belajar lah macam mana kita nak kenal kamera. Sebab handphone saya ni ada screen reader. Sebelum kita live, biasanya saya akan pergi dekat kamera dulu. Pergi dekat kamera, bila kita buka kamera, dia akan beritahu muka kita di mana. Jadi kawan saya ajar saya, dia kata, kalau muka kita berada di center, maknanya kalau screen reader tu kata center face, maksudnya muka kita memang dah ada di tengah. Itulah cara muka kita dah berada di tempat yang betul lah maknanya. Kalau muka kita ke kanan ataupun ke kiri, salah. Kita kena betulkan. Kita kena jadikan dia sampai center. Jadi saya kenal itu je saya tahu. Itu sajalah sebenarnya panduan untuk saya live. Jadi sebelum saya live tu, saya memang akan pergi ke kamera dulu, buka kamera dan saya akan pastikan muka saya berada di center tu, center face dia sebut kan. Baru saya akan buka ke Facebook dan saya live macam tu. Ustazah Hidayu bersiaran langsung setiap hari dengan membaca Al-Quran dan memberi tafsirannya serta beberapa segmen lain termasuk kelas tajwid, zikir dan bacaan surah pilihan di halaman Facebook Love Quran Group bermula pukul 8.30 pagi. Sebelah petangnya pula ada segmen zikir dan segmen surah pilihan pada sebelah malam. Halaman Facebook Love Quran Group ini sudah wujud sejak sekian lama. Setakat ni yang saya tengok ada sampai 5,000 ada. Alhamdulillah lah setakat ni. Tapi biasanya kalau menonton tu 1,000 tu memang Alhamdulillah lah. Maknanya setiap kali live tu macam akan ada 500 ke 1,000 penonton lah. Okey, saya mengajar kalau macam setiap pagi saya akan buat satu live. Tajuk dia hashtag satu hari satu muka surat. Maknanya kita akan baca satu muka surat daripada Al-Quran lah. Dan cara saya menggunakan tafsir pimpinan Ar-Rahman yang keluaran JAKIM lah, yang cetakan yang ke-6. Mungkin ada cetakan terbaru, tapi kami di Braille ni, mereka baru Braillekan cetakan yang ke-6. Jadi kami ikut yang tu lah. So saya baca dan caranya adalah saya baca Quran dan saya baca terjemahan lah. Kita huraikan sikit lah apa-apa ayat. Maksudnya apa-apa yang kita boleh fahami lah daripada ayat tu. Ustazah Hidayu pernah menyertai tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan. Hikmah pandemik COVID-19 menjadikan beliau antara insan yang aktif menyebarkan ilmu di media sosial, mencabar diri agar mampu untuk bersaing dengan insan normal lain. Disebabkan itulah Ustazah Hidayu mampu untuk berkongsi ilmu, mampu untuk berdepan dengan penonton tanpa mengenali, tanpa melihat wajah, tidak gemuruh dan sentiasa bersiap sedia. Itulah istimewanya insan ini. Sebenarnya saya ni kita tak nampak orang kan. Kalau orang yang saya tahulah, yang saya faham lah, orang-orang celik ni kalau dia nampak orang dekat depan dia rasa takut, dia gemuruh kan. Jadi saya ni saya tak nampak orang, saya buat live pun sendiri kan. Dan saya rasa saya akan bercakap je apa yang sepatutnya saya cakap. Saya tak fikirkan orang pun, saya fikirkan apa yang saya akan cakap dan saya akan pastikan kalau saya cakap ni sampai pada orang, walaupun tak ramai tapi dia sampai benda tu. Jadi kita tak fikir dah orang lain, tak fikir dah apa yang berlaku, tak fikir orang nak tengok ke tak nak tengok. Yang penting kita cakap tu sampai, pastinya itulah matlamat yang paling utama lah bagi saya. Menyahut seruan kerajaan hidup dalam norma baharu memungkinkan beliau untuk mengorak langkah maju dengan belajar segala ilmu yang ada. Kerana hanya satu, jika kita tahu, kita pasti boleh membantu. Hasilnya, ada hikmah di sebalik musibah. Ada hadiah terindah yang diberikan Allah. PKP memberikan sinar baru untuk Ustazah Hidayu. PKP menjadikan Ustazah dikenali di setiap penjuru. PKP juga menjadikan followers Ustazah mencecah ratusan ribu.
PKP juga menjadikan ustazah dikenali jauh beribu batu. Semuanya hanya satu, demi Al-Quran yang kekal terpahat di kalbu. Alhamdulillah, PKP ni sebenarnya hikmahnya banyak menginsafkan kita lah sebenarnya dengan keadaan pandemik ni. Adalah waktu PKP ni lah sebenarnya ramai orang nak mencari sesuatu, nak cari inspirasi kan, untuk menenangkan diri dia. Sebab kalau dia tak cari ketenangan tu dengan PKP yang ada hatta sekarang pun, dia akan jadi stres kan, emosi dia terganggu kan. Jadi dengan cara kita kata dengan mencari sesuatu inspirasi untuk roh dia kan, untuk naikkan semangat dia, jadi dia akan buka lah apa-apa kan. So saya pun bukan Love Quran Group saja, saya tengok ramai juga kalau cerita TV-TV, radio-radio yang sebelum ni mungkin kurang dia punya viewer dia ke, masa PKP dengan rancangan-rancangan agama ni kan, kita rasa macam itulah hikmah. Dan saya rasa sangat membantulah sebenarnya. Sebab tu saya biasanya ambil peluang dengan PKP ni, dengan pandemik ini, kita sebarkan ilmu Quran tu sebanyak mungkin supaya ramai orang tahu bahawa COVID ni Allah yang cipta dan tak ada perkara lain yang lebih baik daripada kita mendengar kata-kata daripada Al-Quran. Tak ada hiburan yang lebih baik sebenarnya daripada mendengar alunan bacaan ayat suci Al-Quran. Itulah hikmah PKP tu. Surau Al-Kausar Bandar Baru Bangi merupakan tempat ustazah mencari rezeki, membina nama sendiri, membangkitkan jati diri, membuah semangat hakiki. Di sinilah juga platform Love Quran Group terbina dengan luasnya, mengharapkan agar usahanya diberkati, agar perjalanannya dirahmati, banyak lagi yang diingini dalam perjalanan menyebar luas kalam suci ini. Surau Al-Kausar ni memang tempat platform saya untuk sebarkan ilmu Al-Quran tu semestinya. Cumanya kita pun tak tahulah kan, di Surau Al-Kausar ni memang dah lama. Cuma yang paling penting sekali selain daripada Surau Al-Kausar ni adalah saya nak besarkan Love Quran Group tu sendirilah. Maknanya saya ada cita-cita untuk pertama kita nak sebarkan Al-Quran tu pertama di kalangan masyarakat, di kalangan golongan OKU tu sendiri kan. Sebab kita nak, pada saya lah, saya fikir siapa lagi nak bantu golongan kita ni kalau bukan kita sendiri yang tahu kan. So saya nak bagi golongan saya ni, OKU ni, tak kisah OKU mana-mana pun, dekat dengan agama kan. Sebab tak ramai orang yang faham tentang OKU ni kan. Orang kata OKU ni tak boleh nak buat apa-apa kan, tak boleh nak, kita kata orang tak berapa beratkan sangat tentang Quran, orang tak berapa beratkan sangat tentang solat. Sebenarnya tidak sebenarnya mereka ni OKU ni kena beratkan tentang solat, tentang Quran, tentang agama kan. Sebab OKU ni satunya doa dia kan, Allah dengar kan. Kalau mereka tak tahu tentang itu, macam mana dia nak doakan orang-orang yang ada di sekeliling dia kan. Sebab tu kita nak bantu, terutama nak bantu golongan kita. Dan yang kedua, kita nak bantu juga masyarakat. Kita nak buktikan kepada masyarakat bahawa golongan OKU ni juga boleh menyumbang. Sebab tu saya nak baiki saya punya live, nak kalau boleh nak ada studio sendiri. Saya pernah berangan juga nak buat radio sendiri kan. So, dan juga kita nak buat rumah mengaji kita sendiri, nak buka rumah mengaji sendiri, nak buka tempat tahfiz untuk anak-anak OKU dan juga golongan-golongan biasa ni menghafal Quran. Al-Quran